Ini adalah sebuah kisah yang telah berlangsung selama lebih daripada 1,000 tahun. Sebuah kisah tentang sebuah istana purba yang telah bertahan menghadapi ujian masa. Sebuah keluarga bangsawan Itali yang sangat berpengaruh membina istana yang megah itu pada abad ke-10. Ia telah memainkan peranan penting dalam perkembangan sejarah kawasan ini sepanjang zaman. Pelbagai tokoh telah mengambil alihnya sekurang-kurangnya 20 kali dan menggunakannya sebagai pangkalan untuk memerintah kerajaan di bawahnya. Setiap kali istana itu dirampas, pemilik seterusnya mengubah suai dan membina semula istana itu mengikut cita rasa mereka. Mereka menambah bahagian baru dan mengubah istana itu agar sesuai dengan era pemerintahan yang lebih moden. Apabila berjalan melaluinya, tempo masa yang berbeza dapat dilihat pada dinding-dindingnya. Satu pengambil alihan terakhir berlaku pada tahun 1711 apabila keluarga Limolino merampas istana itu. Oleh kerana mereka telah memerintah kawasan ini begitu lama, adalah perkara biasa jika mereka juga mengambil tempat ini dengan kekerasan. Pembinaan semula terakhir mereka telah mengubahnya menjadi struktur yang kita lihat hari ini. Selain itu, mereka membangunkan perniagaan pengeluaran wain di dalam dan sekitar istana, menghasilkan wain bertaraf dunia selama berabad-abad akan datang. Istana ini mempunyai sejarah yang paling lama bertahan berbanding apa sahaja yang pernah kami dokumentasikan sebelum ini di saluran ini. Sepanjang dokumentari ini, kami akan mengupas dengan lebih mendalam tentang sejarahnya dan ciri-ciri seni binanya. Selamat pagi semua, selamat kembali ke satu lagi episod di saluran Bros of Decay. Saya Leslie dan hari ini saya akan membawa anda ke sebuah lagi istana dari negara Itali. Dan hari ini saya meneroka bersama kawan baik saya, Hai semua, Marino dari Explomo. bersama Leslie, bersama-sama. Ya, sudah lama sejak kami membuat dokumentari bersama dan saya sangat teruja kerana dia ada di sini bersama saya sekali lagi. Dan Irun juga turut meneroka bersama kami seperti biasa. Jadi hari ini kami berada di sini dengan fan kami di Itali. Kami tidur di sini. Masih lagi waktu malam di luar dan kami akan menuju ke sebuah istana terbiar sekarang. Okey, awak dah sedia Marino? Awak dah bawa semua barang awak? Iya. Akhirnya selepas setengah jam. Baiklah, mari kita tutup pintu saya. Ya, dan kemudian kita boleh pergi. Boom! Itu dia. Mari kita singkap keindahan tempat ini. Dan mari kita teruskan dengan penerokaan. Seperti yang Anda lihat, saya sudah memakai pakaian tradisional saya sekarang. Saya sudah memakai kot saya, tetapi pakaian lengkap saya ada dalam beg galas saya. Dan itu untuk apabila kita masuk ke dalam istana nanti. Saya sangat teruja untuk melihat tempat ini. Saya pergi khas ke Itali hanya untuk merakam istana terbiar ini. Jadi, ia mesti berlaku sekarang juga. Seluruh dinding sedang runtuh ke arah ini. Awas!
Kau, okey? Aku. Okey. Jom pergi. Kita sekarang berada di lorong utama istana. Ini dahulunya adalah jalan utama yang digunakan pemilik istana untuk datang ke sini. Pada mulanya dengan kereta kuda mereka dan kemudian dengan kereta mereka. Saya rasa saya baru sahaja jumpa pintu masuk ke dalam istana. Ini terus menuju ke ruang bawah tanah. Mari kita periksa. Merangkak masuk melaluinya. Biar saya periksa dulu. Aduh. Ya, baiklah. Saya cuma jumpa sebuah pintu masuk ke dalam istana. Ia agak sukar seperti yang Anda boleh lihat, tetapi ini akan membawa kita masuk ke dalam tempat yang sangat besar ini. Oh, ini nampak pelik. Boleh saya berikan Anda lampu suluh, Marino? Baiklah, sekarang giliran saya. Sebab saya masih lagi memakai pakaian saya. Saya rasa saya akan masuk dengan kaki dahulu. Tentulah. Saya ular. Kita dah masuk semua, jadi mari kita mulakan penerokaan ini. Sebagai keturunan terakhir keluarga Limolino yang tinggal di sini, Carlos mewarisi semua kekayaan yang dikumpul oleh keluarganya selama bertahun-tahun. Dia bertemu Beatrice yang kemudian menjadi istri tercintanya ketika masih muda dan mereka berdua berkahwin serta membina kehidupan yang indah bersama-sama. Sepanjang hayat mereka mengembangkan perniagaan yang telah diasaskan oleh nenek moyang mereka dan membesarkannya lebih daripada apa yang mereka pernah bayangkan. Berbeza dengan generasi sebelumnya, Carlos dan Beatrice mempunyai keluarga yang agak kecil, hanya mendiami sebahagian daripada istana dan mempunyai beberapa orang pembantu sahaja. Selepas anak-anak mereka berpindah untuk tinggal di kawasan bandar, Carlos dan isterinya bersara dan menutup perniagaan mereka. Mereka juga berpindah keluar dari istana selepas beberapa tahun kerana istana itu menjadi terlalu besar untuk mereka. Ini berlaku hampir 4 dekad yang lalu. Untuk beberapa waktu, mereka menjaga rumah itu dalam keadaan yang sangat baik. Namun selepas kematian ibu bapa mereka, anak-anak kehilangan minat terhadap karya agung ini dan membiarkan segalanya reput ditelan masa. Karya agung ini adalah hasil daripada sejarah selama 1000 tahun dan hari ini kami akan membawa anda melawatnya. Saya sangat teruja untuk yang ini. Saya telah tempah pakaian baru khas untuk saya dan ini memang pakaian abad ke-18. Jadi anda boleh lihat bagaimana orang-orang ini berpakaian, bagaimana mereka hidup di dalam istana seperti ini. Dan mari kita jadikan pengalaman ini bermakna. Semasa kita berjalan di seluruh istana ini, kita akan pergi dari satu bilik ke bilik yang lain dan tunjukkan kepada anda setiap perincian yang ada di tempat ini.
Dan kita akan mulakan di sini, di ruang makan. Ini adalah sebuah istana Itali. Jadi perkara paling penting yang kita akan mulakan ialah melihat siling ruang makan ini. Lihatlah siling yang megah yang mereka pasang. Ia telah dilakukan oleh seorang artis Itali terkenal pada tahun 1860. Tetapi malangnya, saya tidak boleh memberikan nama itu kerana saya tidak mahu mendedahkan lokasi istana ini. Apa yang pada mulanya kelihatan seperti list siling hiasan dan patung sebenarnya hanyalah karya seni 3 dimensi yang telah dibuat di dinding pada tahun 1860. Malangnya kita sudah boleh melihat beberapa retakan mula terbentuk di siling itu. Ia mula retak dan beransur-ansur runtuh. Dan itu adalah sesuatu yang tidak sepatutnya berlaku kepada sebuah istana seperti ini. Saya tidak faham kenapa, tetapi tempat ini tidak tersenarai dalam senarai warisan UNESCO. Pada pendapat saya, ia sepatutnya tersenarai. Ia mempunyai begitu banyak sejarah. Pada satu ketika, pada tahun 1491, seorang lelaki yang namanya saya tidak akan sebut telah diracun di tempat ini. Dan Adipati pada masa itu mengambil alih istana dan tinggal di dalamnya selama 200 tahun tanpa dihukum. Itulah jenis sejarah yang ada di tempat ini. Lihatlah lampu gantung tembaga yang indah ini. Yang tergantung di sini betul-betul di atas meja, digantung dari siling, daripada 2 malaikat yang kita lihat di sana itu. Dan ini akan menjadi meja makan di mana keluarga terdahulu. Bekas pemilik Encik Carlos biasa makan malam di sini bersama keluarganya. Saya sentiasa cuba bayangkan bagaimana suasananya dahulu. Orang-orang ini duduk di sini mengelilingi meja, menikmati jamuan makan malam yang indah, menikmati kehidupan. Wah, hebat betul tempat ini. Betul-betul di belakang saya di sini, kita ada beberapa artifak yang ditinggalkan bersama perabot yang direka sepenuhnya ini. Kita akan lihat banyak lukisan dan karya seni di seluruh tempat ini. Saya dah cukup suka yang ini. 2 orang nelayan, mungkin di Tasik Garda di Itali, sedang bekerja keras. Oh, saya nampak sesuatu lagi di sini. Sejenis peti besi yang sebenarnya tempat simpanan untuk semua kunci istana. Lihat, semua kunci akan digantung di sini dan ia akan disimpan dengan rapi dan tersembunyi dari pandangan. Saya juga cukup suka dengan kertas dinding yang saya letakkan di tempat ini. Dan itu adalah satu fakta menarik tentang istana serta rumah agam dan tempat mewah lain. Pemilik terdahulu sering menukar kertas dinding hampir setiap tahun untuk menunjukkan kekayaan dan kemewahan serta memberikan rupa baru kepada bilik, sesuatu yang petani pada masa itu tidak mampu lakukan. Kita juga boleh lihat bahawa pokok ivy sedang tumbuh di dalam. Ia benar-benar tumbuh menembusi dinding masuk ke tempat ini. Itu sebenarnya menarik dan menyedihkan pada masa yang sama. Hanya tumbuh menembusi dinding dan ini mungkin adalah Encik Carlos. Anda boleh lihat di sini. Pada tarikh ia dibuat pada tahun 1909. Jadi lukisan ini berumur kira-kira 111 tahun. Permukaan marmar. Sudah pasti marmar Itali. Dan kemudian di sini kita boleh lihat lebih banyak unsur alam semula jadi merayap masuk ke dalam bangunan ini dan menguasainya. Oh ya, di luar sana ada banyak burung merak
yang kemungkinan besar Anda akan dengar sepanjang video ini. Burung merak itu memang sesuatu yang kita perlu hadapi sepanjang video ini. Tapi jangan biarkan itu mengganggu kita. Mari kita teruskan dengan video ini. Di atas kabinet ini, di sini kita boleh lihat ukiran-ukiran dan ia menggambarkan sejarah istana ini. Sebab Anda boleh lihat di sini ada anggur dan pada tahun 1771, apabila keluarga terakhir mengambil alih tempat ini, mereka menukarnya menjadi ladang pengeluaran anggur dan juga istana pengeluaran Wayne. Dan itulah 200 tahun terakhir sejarah tempat ini. Anda juga boleh lihat beberapa alat muzik, saya rasa di bahagian ini. Oh tidak, ini sebenarnya bijirin dari ladang. Wah, saya suka bagaimana mereka kabinet-kabinet ini dengan begitu teliti sekali. Malangnya sekarang dah tak ada apa-apa di dalamnya lagi. Di sini kita nampak penyembur racun. Saya rasa ini untuk menidurkan lebah. Tapi saya tak pasti 100%. Di sudut bilik ini, kita ada sebuah chaiselong yang cantik. Sebuah karya yang menakjubkan. Wow. Dibalut dengan kain upholstery berwarna beige ini. Dan seorang wanita petani, saya rasa, di dinding sedang berdoa. Dan kemudian di sudut bilik ini, kita ada perapian yang sangat cantik, dapur pemanas. Di bahagian depan sini tertulis comfort stove. Wow. Sudah lama tidak digunakan. Oh, kita juga sudah ada beberapa gambar di sini. Daripada pemilik terdahulu, saya nampak gambarnya di tempat lain juga, di seluruh istana ini. Saya akan cuba cari dalam video ini. Dan kita ada satu lagi gambar seorang wanita di sini. Tengok, kalau saya boleh fokuskan, Anda boleh nampak kecantikannya. Wow. Dan ada juga ukiran rusa di sini pada dinding. Dengan gambaran istana di sini. Sungguh menakjubkan. Dan juga lihatlah muka jam yang cantik ini yang kita ada di sini penuh dengan ukiran. Setiap nombornya pun bersalut emas. Baiklah, saya rasa saya sudah cukup lama menunjukkan bilik ini. Mari kita teruskan lagi menjelajah tempat ini. Mari kita buka pintu yang cantik ini. Ada beberapa bilik mungkin dalam keadaan yang agak teruk, mungkin agak berselerak seperti yang ini. Ini dulu kemungkinan besar adalah bilik tidur seorang kanak-kanak, tapi saya tidak 100% pasti. Kita boleh nampak beberapa anak patung dan mainan di sini. Ya, kita boleh katakan dengan yakin bahawa ini dulu adalah bilik tidur seorang kanak-kanak. Dan lihat di mana kanak-kanak ini tidur. Di bawah lukisan-lukisan yang indah ini. Saya nampak beberapa pakaian di sini, di belakang dalam almari. Dan ini adalah pakaian wanita, seperti yang Anda boleh lihat. Sangat menarik, jelas menunjukkan milik seorang kanak-kanak yang lebih muda. Wow. Dan kemungkinan besar ibu bapanya yang menggantung semua karya seni ini di dalam biliknya. Beberapa inskripsi, beberapa tulisan di sini. Ada lagi gambar-gambar, beberapa gambar lama istana ini. Di sini kita boleh melihatnya dari jauh. Wah, itu memang cantik. Ini adalah postcard istana tersebut. Mesin fax, jadi ia juga telah digunakan pada zaman moden dan salah satu petanda istana ini sangat tua ialah kemudahan seperti elektrik dipasang kemudian. Anda boleh lihat kabel-kabel yang mengelilingi bingkai pintu. Elektrik sudah tidak berfungsi lagi, tetapi semuanya telah ditambah kemudian. Oh ya, di sini kita nampak wanita yang baru sahaja kita lihat dalam gambar tadi. Saya percaya, wah, dia nampak hebat. Ada lagi satu karya seni di sini, di dinding. Baik.
bilik tandas yang saya tak akan tunjuk secara terperinci untuk anda semua, dan kemudian kita pergi ke bilik ini di hujung sini. Dan ini dulu adalah bilik tidur lain. Seperti yang anda boleh lihat, wow, ini terus menarik perhatian. Saya lihat patung-patung ini, ukiran bayi-bayi ini yang dibuat pada bingkai katil itu memang menakjubkan. Dan mereka juga ada di sini, di atas kabinet. Saya betul-betul akan jelajah tempat ini untuk masa yang sangat lama, mungkin sejam atau lebih. Jadi bersedialah, kita akan mulakan pengembaraan ini. Ini adalah perapian untuk bilik ini, dan bilik ini berfungsi pelbagai. Ia juga digunakan sebagai ruang kerja. Jadi mungkin salah seorang orang tua yang tinggal di sini menggunakan bilik ini untuk buat kerja. Banyak gambar yang ditinggalkan di sini juga. Cermin mata milik orang yang pernah tinggal di sini. Malah ada gambar seorang wanita. Seorang lelaki muda yang lain. Mereka sedang bercuti di pantai. Wow. Ada gambar berwarna. Di sini mereka duduk di luar, di atas bangku, dan ini album gambar. Semua. Oh wow, bukankah itu sangat menakjubkan? Ini pintu pagar istana, pintu depan yang kita masuk pagi tadi. Gambar keluarga, gambar percutian. Ini wanita yang sama yang kita baru lihat dalam gambar di dalam bilik tadi. Oh, dan ini adalah halaman dalam istana yang saya akan tunjukkan kepada anda nanti. Wow. Menarik. Ini adalah gambar yang kita baru lihat. Gambar wanita itu. Wah, sebuah bilik belajar di mana pemilik terdahulu boleh menjalankan kerjanya. Dan kemudian kita ada kursi berlapik yang cantik di sudut bilik ini. Sekarang kita boleh berjalan dari ruang makan terus melalui pintu itu kerana ia akan membawa kita ke halaman. Dalam halaman dalam ini telah dibina pada tahun 1600-an apabila ia diambil alih oleh pemilik ke-19 tempat ini. Kemudian mereka memutuskan untuk membina semula istana, membuat halaman dalam, dan anda juga boleh lihat di atas sana kita ada tempat simpanan untuk pengeluaran wain yang berlaku. Kemudian di tempat ini biar saya tunjukkan halaman dalam ini dengan lebih terperinci. Lihat betapa besarnya tempat ini. Memang luar biasa. Anda boleh duduk di luar menikmati angin sepoi-sepoi yang nyaman di Itali. Mereka juga ada sebuah perigi di tengah-tengah halaman ini. Malangnya, saya tak boleh tengok ke dalamnya sebab ia ditutup dengan tayar ini. Dan seperti yang anda boleh lihat, mereka sedang cuba untuk membaik pulih tempat ini. Mereka letakkan perancah di sekelilingnya dalam usaha untuk membaiki apa yang telah berlaku. Alam semula jadi mula mengambil alih. Malangnya saya rasa tempat ini dalam keadaannya sekarang hampir tak dapat diselamatkan. Saya rasa pada era 1600 hingga 1700-an dulu, masa tenaga kerja murah, tempat ini boleh dipulihkan dengan mudah. Tapi sekarang, bila kos kerja sangat mahal, hampir mustahil nak buat semula. Malah, tingkap di atas pun dah tak ada lagi. Sangat sedih untuk difikirkan bahawa tempat ini akan perlahan-lahan runtuh dan menjadi timbunan runtuhan besar dalam ratusan tahun akan datang. Di sinilah pintu masuk utama tempat ini.
pintu masuk megah di mana orang ramai masuk ke dalam istana. Tapi sekarang tiba masanya untuk kita masuk ke ruang bawah tanah dulu. Sebab disitulah syarikat itu berada. Disitulah pengeluaran wine berlaku. Dan ada juga beberapa bahagian menarik lain yang saya nak tunjukkan kepada anda tentang ruang bawah tanah ini. Tangga ini memang sangat sukar untuk dilalui. Saya akui. Oke. Anda nampaknya sampai di sebuah bilik store. Oh ya, ini adalah tangki simpanan wine. Ia bernombor 39, 38, 37. Oh wow, kita ada kalender di sini dari tahun 2006. Saya belum tahu bila tempat ini ditinggalkan, tapi sekarang saya ada sedikit petunjuk, satu rujukan. Tangki-tangki ini sebenarnya sangat moden, jadi mereka menghasilkan wine di sini untuk masa yang sangat lama. Lihat ini. Ini memang memukau. Barisan demi barisan, tangki wine memenuhi seluruh ruang bawah tanah ini. Kemungkinan besar semuanya kosong. Mari kita buka satu, mari kita intai di dalamnya. Sudah tiada apa-apa di dalamnya lagi. Indah untuk dilihat. Setiap peralatan yang digunakan untuk menghasilkan wine masih ada di sini. Semua hose, semua jak, lampu, kabel, mereka tinggalkan semuanya di sini. Privato. Tertulis persendirian. Jadi saya akan masuk ke dalam dan ini hanyalah kawasan store umum. Wow. Ya, sudah tiada apa-apa lagi. Tempat yang luar biasa. Tapi kita masih boleh turun lagi ke ruang bawah tanah melalui tangga. Oh, di sini pada dinding, kita boleh lihat beberapa gambar bagaimana rupa tempat ini ketika ia masih beroperasi. Menarik. Dan ini adalah ladang anggur yang mengelilingi istana. Di atas sana kita juga boleh nampak istana di puncak gunung. Jadi semua anggur akan dikumpulkan dan dibawa ke istana. Baiklah, sekarang kita akan berakhir di tingkat paling bawah tempat ini. Pertama, mau pergi ke kiri di sini. Ini adalah bahagian istana yang lebih kuno. Saya malah baca dalam talian bahawa dulu pernah ada penjara di ruang bawah tanah ini. Jadi kita akan cuba cari tempat itu. Lihatlah ribuan botol champagne dan wine ini. Mereka menghasilkan pelbagai jenis wine yang berbeza. Jadi mereka mempunyai banyak jenama berbeza yang mereka hasilkan. Mungkin penjara itu di sini. Ini kelihatan seperti sejenis penjara. Saya rasa apa yang kita lihat ini adalah sel penjara. Okey. Saya tak pernah lihat penjara di dalam sebuah istana terbiar. Begitu banyak artefak yang ditinggalkan. Jadi kemungkinan besar ada beberapa botol wine yang masih penuh. Ya, masih ada isinya. Wow. Ratusan botol wine yang tidak terjual. Pada suatu ketika dahulu, kotak cardboard pernah mengelilingi botol-botol ini. Tetapi selama bertahun-tahun ia telah rosak. Yang ini pun belum lagi dilekatkan label. Ia dipenuhi sepenuhnya dengan wine. Sebenarnya saya memang teringin nak rasa salah satu wine ini. Tapi malangnya, seperti kata hati pengembara saya, jangan sekali-kali ambil apa-apa dari tempat terbiar.
Lekukan kecil di dinding. Oke, jom kita pergi ke kanan. Mari kita lihat apa yang ada di sebelah sana. Seperti yang Anda boleh lihat, elektrik masih berfungsi di tempat ini. Malah, ia masih dihidupkan. Anda boleh lihat 2 lampu di sini. Tetapi pada panel ini, semuanya dimatikan. Anda boleh lihat sawang laba-laba betul-betul di sebelahnya. Dan di sini kita ada satu lagi bahagian store untuk semua Wayne. Mari kita naik semula ke tangga. Mari kita rakam baki tempat ini. Apabila istana ini dibina pada awal abad ke-10, saiznya hanya sebahagian kecil daripada apa yang ada sekarang. Sepanjang sejarahnya yang berusia 1000 tahun, istana ini telah diubah suai dan bahagian-bahagian baru telah ditambah di sana-sini. Ia dipercayai telah diubah suai sekurang-kurangnya 15 kali. Satu contoh seni bina zaman pertengahan yang mengagumkan. Bangunan ini mempunyai 5 tingkat yang mengelilingi halaman tengah. Dindingnya yang tinggi melindungi daripada serangan dari luar sambil memastikan kehidupan di dalam tetap selesa. Setiap bilik dihias dengan unik dan secara keseluruhan, tempat ini mempunyai lebih daripada 40 bilik. Istana ini adalah sebuah karya agung sebenar seni bina dan reka bentuk Itali. Dalam dokumentari ini, kita juga akan menemui bahawa terdapat beberapa terowong tersembunyi di bawah istana. Pada tahun-tahun awal dan penuh keganasan dalam kewujudannya, terowong-terowong itu mungkin digunakan sebagai laluan melarikan diri. Saya baru saja keluar dari ruang bawah tanah, kembali ke halaman, dan saya betul-betul terhidu bau hujan. Bau itu memang sangat menyenangkan. Dan ini adalah sesuatu yang sangat jarang berlaku di Itali kerana di sini tidak begitu kerap hujan. Wah, hujan yang menitis di atas tumbuh-tumbuhan di sini, baunya. Saya sudah boleh rasa bahawa bahagian seterusnya video ini akan jadi luar biasa. Jadi, mari kita tidak buang masa lagi. Betul-betul di hadapan saya di sini ialah, pada pendapat saya, bahagian dan bilik yang paling cantik dalam seluruh istana ini. Inilah bahagian utama, bahagian tempat tinggal di sini. Jom kita masuk ke dalam. Bilik ini telah dibina bersama-sama dengan halaman pada tahun 1600-an. Sebuah bilik zaman pertengahan dengan lengkungan, tiang dan segala yang anda jangkakan daripada bilik seperti ini. Hebat. Saya suka bahawa memang tiada elektrik langsung di tempat ini. Satu-satunya benda yang ada hanyalah chandelier ini. Saya rasa ada kira-kira 30 pemegang lilin di situ. Dan kita ada 4 chandelier seperti ini di seluruh bilik ini. Dan pada chandelier-chandelier ini akan ada 30 lilin, 120 semuanya. Bayangkan bagaimana keadaannya pada masa itu. Pada zaman itu, duduk di dalam bilik seperti ini pada waktu malam, menikmati secawan kopi. Itu memang sesuatu yang saya suka lakukan apabila saya meneroka tempat-tempat seperti ini. Hanya mengimbau kembali kenangan seseorang yang duduk di situ, minum secawan kopi di hadapan perapian. Susun atur di sini memang sangat menarik. Kita ada beberapa kerusi berlapik di sekeliling meja kopi. Permaidani kecil yang cantik di situ. Warnanya sangat indah. Dan kemudian kita ada troli servis di sebelah. Wah.
Perapian ini memang sangat besar. Ia berusia 400 tahun, seperti yang saya beritahu awak sebelum ini. Dan awak boleh lihat betapa besarnya ia daripada blok kayu yang perlu diletakkan di dalamnya. Blok-blok kayu itu masih ada di dalamnya. Beberapa blok kayu yang tidak pernah dikeluarkan. Bulu merak di atasnya. Satu sentuhan yang sangat menarik kerana istana ini dikelilingi oleh burung merak di mana-mana. Ia seperti ikon untuk istana ini. Oh, ini sangat menyedihkan untuk dilihat. Kamu ada pinggan yang indah di sini di atas lantai. Pecah berderai. Dan betul-betul di sebelahnya ada baju zirah seorang kesatria. Ini adalah baju zirah kesatria pertama yang pernah saya lihat di saluran ini. Saya pernah lihat sarung tangan, saya pernah lihat bahagian lain daripada baju zirah kesatria seperti topi keledar. Tapi di sini saya nampak satu set lengkap baju zirah kesatria, malangnya tanpa topi keledar. Tapi tetap satu barang yang sangat menarik untuk dijumpai. Lihatlah reka bentuk yang sangat teliti di sini. Kita dapat lihat seorang kesatria menunggang kuda di medan perang. Menewaskan seekor naga di bawah sana. Pasti sangat sukar untuk bertarung dengan perisai yang sangat berat seperti itu. Sangat membebankan badan. Saya tidak mahu melakukannya. Memang tidak. Dan di sebelah bilik ini, kita ada lembing-lembing dari medan perang. Mungkin sebelum tahun 1600-an ini digunakan untuk menakluk tanah dan menakluk istana. Mungkin ada darah pada lembing-lembing ini yang telah dibersihkan dan kini dipamerkan di sini. Sebenarnya, itu sesuatu yang sangat menakutkan untuk difikirkan. Dan di dinding ini kita boleh lihat semua diploma yang pernah diperoleh oleh pemilik terdahulu tempat ini sepanjang hidup mereka. Ia sangat menarik untuk dilihat. Anda boleh lihat bahawa ini adalah diploma untuk ijazah kedoktoran Giorgio. Saya tidak akan pergi terlalu dekat pada yang itu kerana anda pasti boleh mendedahkan lokasi daripada bahagian itu. Hebat. Malah ada sebotol wine rosé yang ditinggalkan di sini. Dan kemudian, betul-betul di hadapan saya, kita ada set catur. Jadi pemilik tempat ini akan bermain catur pada waktu petang di sekitar meja catur ini. Malah ada lilin di situ yang mereka boleh bawa ke mana-mana. Saya suka peti upholstery yang kita ada di sekelilingnya. Dan kemudian lebih banyak lembing di dinding daripada pertempuran yang telah dimenangi selama bertahun-tahun. Ini adalah bilik yang sangat besar semua. Wah, silingnya sekurang-kurangnya 4 atau 5 meter tinggi. 4 tiang di tengah-tengahnya, 3 tiang. Ini adalah salah satu bilik terbesar yang pernah saya temui dalam sebuah istana. Menarik. Tetapi tempat ini mempunyai lebih daripada 1000 tahun sejarah. Dan di sini kita boleh melihat keluar ke arah halaman belakang yang indah di tempat ini. Pada masa dahulu, kawasan ini merupakan ladang anggur. Tetapi kemudian ia telah diubah suai. Ia telah diambil alih semula oleh alam semula jadi. Pemandangan yang sangat indah. Wow! Dan di sini di dinding kita ada sebilah pedang purba. Ini sudah pasti tidak pernah digunakan dalam pertempuran. Ia memang terlalu besar. Habis. Ia hanyalah sebuah karya seni. Mari kita lihat apa lagi yang kita ada di sebelah sini. Peta istana. Oh, kita sekarang berada di bilik ini dan kita masih ada 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 bilik lagi untuk diterokai sebelum kita selesai dengan tingkat bawah. Begitulah besarnya istana ini. Ada lagi beberapa perkara yang perlu diputuskan. Satu lagi tinjauan terakhir bilik yang sangat indah ini, dan kemudian kita akan bergerak ke bilik-bilik lain. Dan sekarang saya mengalu-alukan anda semua ke bilik santai istana ini, tempat permainan dimainkan, konyak diminum, dan mereka semua berseronok. Anda juga boleh memanggil ini sebagai ruang lepak lelaki. Bilik ini memang sangat indah, semua. Dan setakat ini, di hadapan saya adalah meja biliar terbesar yang pernah saya lihat. Saya pernah nampak satu lagi di sebuah istana terbiar yang hampir sebesar yang ini. Saya akan letakkan pautannya di sini dalam anotasi. Tapi yang ini memang sangat besar. Dan selama beratus-ratus tahun dahulu, orang ramai pernah bermain di sekitar meja ini dan berseronok di sini. Anda masih boleh nampak mereka berdiri di sana bermain biliar. Wow. Menarik. Saya suka kayu yang digunakan untuk membina meja ini. Ia mempunyai 4 tiang di bawah sana. Mari kita lihat dengan lebih terperinci. Wow. Ada lukisan cantik salah seorang bekas pemilik di sini di dinding. Seorang lelaki Itali tipikal dengan misai dan karya seni yang indah. Gambaran petani Itali pada zaman dahulu sedang makan malam di depan perapian. Bandar Itali yang tipikal. Itali adalah sebuah negara yang sangat indah dengan sejarah yang begitu kaya. Dan saya benar-benar jatuh cinta dengannya. Pada kali pertama saya datang ke sini untuk meneroka tempat-tempat ini. Di belakang sofa ini kita ada kaunter untuk markah yang dicapai oleh orang ramai dengan permainan mereka. Okey, benda ini boleh bergerak dari dinding, jadi saya tak akan sentuh lagi. Semua kayu biliar disimpan di sini. Paparan kecil ini. Paparkan sesuatu di sini. Sekarang kita ada kerusi percussion yang cantik di bawah sana. Dan sudah tentu, jangan lupa di dalam bilik ini juga terdapat sebuah perapian untuk memberikan suasana dan cahaya serta menerangi bilik ini. Adakah ini pemegang lilin di depan sini? Tidak, ini bukan pemegang lilin. Maafkan saya. Dan kemudian kita ada sesuatu lagi di sini di dinding. Ini kelihatan seperti skrip. Yang ini tertulis 1338. Ia memang hanya gambar, tetapi ia kelihatan seperti skrip dari zaman itu. Semuanya dipamerkan di sini, di dinding. Ini adalah sebuah buku kecil yang dipenuhi dengan nama-nama Wayne. Ricardo del Collio, Pinot Blanco. Oke, dan di sini adalah harga-harga untuk Wayne. Itu sangat menarik. Dan juga ada lakaran seseorang sedang minum sebotol wine. Indah. Dan beberapa lagi tulisan. Dan kemudian apabila anda sudah habis bermain biliar, anda boleh melihat keluar dari tingkap. Dan kemudian dari bilik rehat, kita terus berjalan ke ruang makan seterusnya, ruang makan kedua. Dan ini sebenarnya adalah ruang makan harian yang mereka gunakan kemungkinan besar. Jadi, mari kita lihat. Karena saya boleh tahu bahawa ini adalah ruang makan harian ialah kerana silingnya tidak direka dengan mewah dan pemilik istana selalunya akan meletakkan tetamu mereka di bilik yang paling mewah yang mereka miliki.
Meja yang hebat masih kekal selepas semua tahun-tahun itu. Pinggan-pinggan masih ada di situ. Anda boleh lihat, ia telah mengumpul habuk sepanjang tahun-tahun itu. Wow. Beberapa kerusi berlapik di sudut sini. Kuning yang cantik. Dan kemudian kita ada Colosseum tergantung di sini di dinding. Harta paling berharga Rom. Dan kabinet yang cantik ini betul-betul di sebelahnya. Saya boleh nampak ada beberapa cangkerang laut yang diukir pada yang ini. Sebenarnya ada sentuhan yang sangat menarik yang mereka letakkan pada yang ini. Anda boleh lihat kayu yang terdedah dan simetri kayu pada karya ini juga. Itu memang mengagumkan. Lihat kalau ada apa-apa yang tinggal sekarang. Hanya ada beberapa barang sahaja dalam kabinet. Oh, ada juga pokok Christmas dalam bilik ini. Buat apa ada di situ? Mungkin tempat ini ditinggalkan sekitar waktu Christmas. Dan ini salah satu pokok yang ada serbuk salji di atasnya. Gambar sebuah istana lain. Wow. Oh, saya suka perabot sudut ini. Meja pameran sudut ini. Banyak jam kerja telah dicurahkan untuk membuat yang ini juga. Hebat. Hebat semua orang. Dan setiap bilik sudah tentu menghadap ke halaman dalam. Ia akan menjadi tempat yang sangat indah. Duduk di sini sambil melihat keluar. Oh, ada beberapa buah catur lain dari papan catur yang kita lihat di sana tadi. Baiklah, dan sekarang kamu semua akan terpukau. Sekarang tiba masanya untuk bahagian seterusnya, istana. Dan itu adalah ruang makan yang indah ini sekali lagi. Dan ruang makan ketiga di tempat ini. Nampaknya mereka sering bertukar ruang makan. Mungkin satu untuk sarapan, mungkin satu untuk makan malam, mungkin satu untuk makan lewat malam. Siapa tahu. Ini adalah salah satu bilik yang paling cantik di tempat ini. Dan saya akan tunjukkan kepada anda kenapa saya sangat sukakannya. Pertama sekali, ia bermula dengan sudut ini. Sudut ini memang ada karakter tersendiri. Sebuah sofa dengan satu lagi yang lebih kecil di sebelahnya. Dan sebuah perapian di sudut yang telah hangus sepenuhnya selama bertahun-tahun. Tetapi apa yang paling menarik perhatian saya dalam bilik ini ialah gambar yang kita ada di sini. Dua wanita ini duduk bersama dan seorang budak lelaki sedang bermain biola untuk mereka. Dan itu adalah gambaran tepat sudut ini. Gambar ini dibuat di sini. Sungguh indah untuk dilihat. Bekas penghuni tempat ini. Saya juga sedang melihat perapian itu. Dan saya tertanya-tanya, kenapa ia terbakar seperti itu? Lihat, ada beberapa abu di bawah sini. Seseorang telah menyalakan api di antara sini dan ia merebak ke sana. Sebuah cerobong asap yang menuju keluar dari istana. Dan kemudian kita ada jam dinding yang cantik ini. Dengan muka jam masih ada di situ. Saya sentiasa perlu melihat dalam setiap kabinet untuk melihat jika kita boleh menemui sebarang petunjuk tentang penghuni terdahulu. List hiasan yang cantik di atas pintu yang menuju ke bilik lain. Dan kemudian kita ada koleksi cangkrang laut di sini di atas meja pameran ini. Ini kemungkinan besar daripada kupang yang sangat besar. Menarik. Lihat plat tembaga ini. Wah. Ada kerang yang sangat besar di sini.
Ini kemungkinan besar adalah istana pada waktu senja. Anda boleh lihat matahari terbenam di latar belakang. Satu gambar yang indah tentang tempat ini. Dan sudah tentu kita berada di Itali. Kita sentiasa perlu melihat siling di tempat-tempat seperti ini. Anda boleh lihat terdapat ribuan bintang dipamerkan di siling bilik ini. Semua paku hiasan di sekeliling itu. Dan kemudian kita ada meja makan betul-betul di hadapan kita di sini. Seperti yang anda boleh lihat, terdapat 6 kerusi di sekeliling meja ini. Dan itu memberitahu kita sesuatu tentang saiz keluarga ini. Jadi Carlos, pemilik terakhir tempat ini dan ketua keluarga, Togaida, bersama istrinya, Lily, dan anak-anaknya biasa makan di sini. Saya pernah melihat sebuah istana di Itali dengan meja makan yang sangat besar dan kira-kira 20 kerusi. Dan di istana itu tinggal jauh lebih ramai orang. Datuk tinggal di sana dan beberapa saudara mara serta ahli keluarga semuanya pernah tinggal di sana. Tapi nampaknya di sini hanya sebuah keluarga kecil yang pernah tinggal. Cermin yang cantik di atas sana, beberapa lampu hiasan, dan sekali lagi Anda boleh lihat semuanya telah ditambah kemudian. Kabel-kabel merentang di seluruh istana. Koleksi batu. Nampaknya mereka memang suka cangkrang laut. Anda boleh nampak semuanya di seluruh tempat ini. Sebuah kabinet yang cantik dengan beberapa karya seni di atasnya. Seorang malaikat jatuh dari syurga dan mendarat di atas kabinet ini. Ada beberapa lagi artefak di sini. Sebatang penunjuk laser kecil. Beberapa chop dari tempat ini, chop tare. Dan ia dikunci pada tahun 1969. Apa yang saya rasa sesuatu di atas tanah. Mari kita letakkan semula dengan elok. Beberapa gelas untuk menghidangkan minuman kepada tetamu di tempat ini. Dan di sini kita ada satu lagi koleksi batu dan cangkrang laut. Wah, itu memang koleksi yang menarik. Mungkin harganya juga sangat mahal. Saya tak tahu banyak tentang benda-benda ini, tapi saya anggap ia memang sangat mahal. Ini adalah pintu yang membawa ke halaman. Jadi ia boleh dibuka dan anda boleh terus berjalan masuk ke halaman. Mari kita lihat sama ada itu masih boleh dilakukan pada masa sekarang. Nampaknya ia terkunci sekarang. Untuk menarik tuil ini ke bawah. Tidak, malangnya ia tidak mau dibuka lagi. Mari kita pergi lebih jauh ke bahagian sebelah bilik ini. Di mana kita ada satu lagi kabinet pameran dengan anak patung kanak-kanak di atas sini. Oh, ini anak patung plastik. Saya sangka ia anak patung porselin. Kabinet pameran yang megah di bawah sana. Ada gambar seorang lelaki di sini juga. Dan ada keterangan dalam bahasa Itali di situ dari tahun 1965. Beberapa artefak lain juga. Kabinet ini, beberapa barang dan beberapa benda lain. Sebuah perapian terbuka yang indah betul-betul di sebelahnya di sini. Reka bentuk anggur yang megah muncul semula di seluruh tempat ini. Hebat. Air suci dari Dordis.
Dan satu lagi jam dinding di sebelah sini. Oh, dan di sini reka bentuk burung merak muncul semula. Jadi burung merak ada kaitan dengan istana ini. Mungkin mereka telah berada di sini selama ini. Anda boleh lihat di atas sana, kita juga boleh nampak reka bentuk burung merak pada muka jam diukir daripada tembaga. Wah. Apa yang lelaki ini pegang? Oh, patung ini telah patah. Malang sekali, tapi dia nampaknya seorang pekerja. Ada beberapa penyodok di bawah sana. Di sini kita lihat wanita-wanita berperisai ini. Pejuang. Asgard. Saya mesti katakan mereka sebenarnya nampak agak seksi. Ini kelihatan seperti meja solek dengan cermin di atasnya. Reka bentuk yang cantik di bahagian mahkota. Dan keluarga ini juga ada kaitan dengan peperangan. Anda boleh lihat di seluruh tempat ia telah terlibat dalam peperangan selama 1000 tahun yang lalu sejak tempat ini dibina dan wujud di sini. Anda boleh lihat lelaki ini memakai uniform tentera, nampaknya seperti uniform tentera Itali. Di sini ada gambar lama seorang askar. Carlos bertemu dengan beberapa rakan usahawan. Sebuah kabinet yang direka dengan indah. Meja pameran, di sini juga. Dan ini nampaknya seperti semacam binaan pada dinding dengan ranting kayu di dalamnya. Sejenis pameran seni. Dengan sofa di bawah, Anda boleh saja bersantai di sini pada waktu malam dan berseronok. Satu tinjauan terakhir untuk seluruh bilik ini. Dan memang ini antara bilik yang paling menarik dalam istana megah ini. Dan itu membawa kita ke bahagian seterusnya dalam istana ini. Saya teruja untuk tunjukkan yang ini kepada anda. Jemput masuk. Perkara pertama yang saya nak anda lihat ialah shilling. Sekali lagi, saya tak boleh berhenti tengok shilling di sini, di Itali. Dan yang ini juga ada inisial keluarga itu. Anggur, music, dan semua perkara yang menjadi identiti keluarga ini. Malah ada seekor angsa di dalam kolam. Dengan lampu chandelier yang cantik tergantung di tengah-tengah bilik ini. Memberikan bilik ini karakter dan seri. Gambar bekas penghuni juga ditinggalkan di sini. Dan cermin di atas sana. Wah. Sebuah karya seni yang kemungkinan besar dibuat oleh salah seorang penghuni tempat ini. Nampaknya ini adalah karya seni buatan sendiri dan ini adalah diploma dari tahun 1934. Dan ia juga ditulis dalam bahasa saya. Aldium dalam Weirden Dolsting sedang memberitahu. Pameran dunia umum. Ia tertulis di situ. Dan ia untuk Monsieur Lacoman de Romagnow. Wah. Cantik. Di negara saya sendiri, dia mendapat diploma ini. Sebuah dapur yang hebat betul-betul di sebelahnya. Suka jupin putih di sebelahnya. Castel Monte. Menuju keluar dari kastel ialah cerobong asap. Jika saya berpeluang meneroka sebuah kastel sebesar ini,
Saya pasti akan buat satu siri penuh tentang tempat ini. Betul-betul di hadapan kita di sini, Anda boleh lihat satu lagi cermin besar. Paparan yang menakjubkan. Saduran emas yang cantik di bahagian sisi. Baiklah, di sini terdapat paip tembakau Encik Carlos. Wah! Anda boleh meletakkan beberapa paip rokok berdiri tegak di sini seperti ini. Orang ramai dulu memang lebih banyak merokok pada zaman itu. Saya rasa ini adalah batang pencucuh untuk paip rokok. Sebuah perabot khas hanya untuk merokok. Lereng gunung digambarkan di sini. Dan sebuah kerusi goyang betul-betul di hadapannya. Saya suka sofa santai panjang yang kita ada di sini. Wah. Sungguh cantik perabot ini. Saya kena baring atasnya dan cuba untuk anda semua. Jadi ini hanyalah tempat berehat, sofa rehat. Sebenarnya sofa santai panjang di mana orang boleh tidur sekejap, baca buku dan mereka akan... Sebenarnya ini kerusi yang sangat selesa untuk diduduki dan ya, saya boleh bayangkan diri saya bersantai di atasnya. Hanya berehat selepas seharian dengan segelas minuman yang enak di sebelah saya dan perlahan-lahan menikmatinya sambil berangan tentang perkara-perkara besar. Saya belum tunjukkan gambar-gambar yang kita ada di atas sofa santai panjang ini. Gadis cantik ini dan lukisan di sebelah sini. Ia juga sangat cantik. Dan kita ada satu lagi lukisan wanita ini. Dan tiang lampu-lampu tembaga yang cantik ini betul-betul di sebelahnya. Segala-galanya dalam istana seperti ini telah difikirkan dengan teliti. Langsir, siling, kertas dinding, setiap perincian sangat penting. Dan itu membawa kita ke bilik lain. Dan yang ini adalah bilik tidur syurga, seperti yang saya suka panggil. Ini adalah bilik tidur untuk seorang, mungkin sekali lagi, untuk seorang kanak-kanak yang tidur di sini. Dan dahulunya ada langsir yang menjuntai di atas katil, memberikan gambaran katil syurga yang boleh anda naik ke atas. Saya suka gaya bilik tidur ni. Sekali lagi, siling yang indah, bunga, burung dan semuanya ada di situ. Dan ini kemungkinan besar adalah bilik tidur seorang gadis. Kita ada meja solik yang sangat cantik di sebelah sini, di mana dia boleh bersolik pada waktu pagi. Di seluruh tempat ini terdapat buah-buahan plastik yang ditinggalkan. Saya tak tahu kenapa semuanya ada di sini, tapi memang ada buah-buahan plastik di merata-rata tempat. Adakah ini satu lagi meja solik? Ya, betul. Wah, ini sama gayanya dengan kabinet di sebelah sana, bilik ini. Permukaan atas marmer. Beberapa batu di sini. Anda telah melihat batu di seluruh tempat ini. Dan sudah tentu, Itali dahulu dan sekarang masih sangat beragama. Kita dapat melihat simbol-simbol keagamaan seperti air suci dan paparan Yesus Kristus serta Maria di seluruh istana ini. Malah di atas katil pun ada. Sebuah katil yang indah betul-betul di hadapan kita, masih terkemas rapi walaupun selepas bertahun-tahun. Sejenis penutup katil berwarna emas jingga. Saya memang suka dengannya. Saya pasti akan suka kalau dapat jadi kanak-kanak di rumah begini, di istana begini. Pasti seronok tinggal di sini dan mempunyai semua kemudahan yang anda boleh impikan. Satu lagi meja solek yang indah dengan ukiran di situ.
Beberapa botol minyak wangi ditinggalkan. Magritte eau de toilette dari Paris. Masih boleh bau sampai ke sini. Kerusi bercushion di mana-mana. Wow. Dan kabinet ini juga agak menarik. Bulu biri-biri. Permaidani bulu biri-biri yang kita ada di sini. Francesco Rosa Spina, 1800. Ia tertulis di atas kertas ini. Baik, dan saya nampak ada satu lagi pintu di belakang sini. Kertas dinding ini bersambung merentasi bukaan pintu ini. Kita boleh buka, harap ia terbuka ke dalam. Dan itu mendedahkan bilik mandi tempat ini. Dan juga beberapa barang hiasan memang dari musim Christmas. Kita sudah nampak pokok Christmas. Gambar ini betul-betul di belakang sini. Pokok yang sangat berwarna-warni di suatu tempat. Oke. Bulu burung merak sekali lagi di atas lantai. Dan sekarang kita sampai ke bilik mandi. Ini adalah ruang mandi di mana pemilik terdahulu yang tinggal di sini boleh terus mandi dari biliknya. Dan kemudian kita ada susunan tandas dengan tandas dan bidet. Dan sekali lagi, satu lagi meja solek. Berapa banyak meja solek boleh ada dalam satu bilik? Kemudian sudah tentu tempat dia boleh memberus gigi, bersolek. Mesti hebat. Dan di sini Anda boleh melihat keluar ke taman-taman istana ini. Masih hujan di luar. Saya betul-betul boleh terus merakam tempat ini. Saya betul-betul boleh terus merakam tempat ini selama-lamanya. Sangat banyak benda untuk dilihat. Dan saya tak mahu berhenti merakamnya. Saya mahu terus melihat semua benda ini dan menelitinya satu demi satu. Saya rasa saya akan tidur di sini malam ini dan rakam lagi pada waktu pagi. Biar saya tunjukkan siling sekali lagi, tapi kali ini dengan lebih terperinci. Tapi nasib baik kita masih belum selesai lagi. Kita masih ada beberapa bilik lagi untuk diterokai dan jangan buang masa lagi. Jom kita masuk. Saya sangat teruja untuk tunjukkan bahagian selebihnya tempat ini kepada anda. Dan di sini kita berada di satu lagi ruang makan. Sebuah meja makan yang indah di tengah-tengah sini. Tetapi apa yang menarik perhatian anda apabila anda masuk ke bilik ini ialah silingnya. Cuba lihat karya seni yang telah diletakkan di sini oleh artis pada tahun 1860. Kemungkinan besar ia mengambil masa bertahun-tahun untuk beliau menyiapkan ini. Dan lihatlah, ia seolah-olah satu corak musim sejuk di hadapan kita. Musim luruh. Ya, ini adalah musim-musim yang dipaparkan di siling. Ini adalah musim panas di sini. Dan kemudian untuk mengakhiri sudah tentu, kita juga ada musim bunga di sebelah sini. Wah, itu memang cantik sekali. Dan saya juga boleh nampak beberapa benda lain di siling. Sebagai contoh, istana yang digambarkan di sini. Sudut bilik ini, malaikat-malaikat ini sedang melukis sebuah kastil atau istana. Dan kita ada satu lagi gambaran tentang istana itu. Oh, ia juga berputar mengikut musim. Ia adalah istana itu dalam setiap musim. Wah. Malaikat bermain musik. Dan ini pula istana itu dalam musim yang lain. Memang menakjubkan. Orang yang mencipta ini benar-benar seorang maestro seni. Wow. Mari kita lalui bilik ini dan lihat apa lagi yang boleh kita temui di dalamnya.
Dan kita juga ada kipas di sini. Mungkin untuk para pembantu menyejukkan penghuni istana ini, Carlos dan keluarganya. Le Bonheur de ce monde. Oh, ini penyair Prancis, oke. Sebuah pasu Ming Cina yang besar di bawah sana dan sebatang kayu balak. Kenapa kayu balak ini ada di sini? Saya tak ada idea. Malangnya, tempat ini juga pernah terlibat dalam masa perang. Kita boleh lihat di sini 3 askar Itali, kemungkinan besar semasa Perang Dunia Kedua, dan mereka bersekutu dengan Nazi. Saya tidak akan menghakimi mereka, ini cuma gambar. Tapi itulah realitinya semua. Perkara-perkara seperti itu juga berlaku di istana-istana ini. Lilin yang cantik di sini di atas perapian. Wah, kita ada perapian itu sendiri. Sebuah karya seni yang indah di hadapannya. Pada yang ini pun ada rumah agam yang cantik. Dan perapian di sini di sudut bilik. Ia hanya perapian bertingkat 3. Dan seperti yang satu lagi itu, ada 5 kali 5 cerobong asap yang disusun di atas satu sama lain. Semuanya berakhir di cerobong asap yang sama. Satu lagi diploma di sini juga. Wah, invenzione. Ciptaan. Oh, itu maksudnya ciptaan dalam bahasa Itali. Tapi saya tak pasti apa yang tertulis sepenuhnya. Ia dari tahun 1923 dan ia daripada Romano. Romano, mungkin juga seorang penduduk di tempat ini. Wah, lebih banyak karya seni di atas sini. Ada gambar ini, 2 orang kanak-kanak ini bersama kuda mereka. Kenapa ada tali ini di sini? Saya rasa itu tiada tujuan. Ya, menakjubkan. Dan kemudian kita ada kabinet ini, gambar seorang lelaki di dalam. Mungkin ini Carlos sendiri. Ia juga ada chalk di bahagian bawah yang menjadikannya sah. Satu lagi gambar juga. Dan yang ini. Sangat menarik untuk ditemui. Jadi ini adalah satu lagi kawasan makan atau kawasan duduk untuk minum-minum. Kemungkinan besar. Perpustakaan besar, rak buku besar di sebelah kanan juga. Oh, pelbagai jenis simpulan tali pelaut dipamerkan di sini. Dan sudah tentu pelbagai ensiklopedia. Buku tahun 1963, kamus 1962, bahasa-bahasa dunia. Itu memang gila. Mari kita tutup ini. Lihat apa yang kita ada di bawah sini. Ada lagi banyak buku tentang topik yang berbeza. Budaya Itali. Saya juga suka reka bentuk rak buku ini. Banjaran Alps. Dan sekali lagi, ceiling yang sangat cantik ini. Saya akan tunjukkan ini kepada Anda. Wah, musim-musim di situ betul-betul buat saya terpukau. Ia adalah ide yang sangat hebat untuk diletakkan di ceiling. Dan rasanya betul-betul di sebelah saya di sini, kita ada satu lagi bilik tidur yang saya perlu tunjukkan kepada Anda. Oh, seekor beruang teddy milik salah seorang kanak-kanak. Wah, beberapa risalah. Oh, dan ini adalah gambar dari luar istana. Lihat itu. Lihat apa yang saya jumpa semua. Ini memang menakjubkan. Ini adalah Dewan Makan Istana. Dewan yang kita mula-mula masuk tadi dengan semua cahaya lilin. Wah, ini adalah halaman di atas sana. Itu adalah penemuan yang sangat menarik.
Dan kemudian kita ada bilik tidur berkembar di sini dengan pelbagai dokumen dipamerkan di atas katil. Lihat ini, ada topi keledar perang dan beberapa reka bentuk istana dari lengkungan-lengkungan itu. Dan pembinaan tempat ini. Sebuah kotak untuk coklat. Lihat ini. Ini memang sangat teliti. Kita ada kotak berlapik kain ini dan ia hanya untuk coklat mewah. Dan ini untuk Maria pada 25 Disember 1914. Jadi ini kemungkinan besar adalah hadiah Christmas untuk seseorang pada zaman itu. Wah. Boleh bayangkan berapa banyak kerja yang diperlukan untuk membuat kotak ini dan kemudian Anda hanya mengisinya dengan coklat. Lebih banyak reka bentuk istana. Jika Anda mahu, Anda boleh membina semula tempat ini berdasarkan reka bentuk yang ada di sini. Dan skrip serta segala-galanya berada di atas bilik tidur ini. Oh. Saya tak pasti ini dipanggil apa. Ini juga adalah satu barang dari masa Christmas. Kami panggil kestal dalam bahasa Belanda, tapi saya tidak pasti nama dalam bahasa Inggris, sebutan dalam bahasa Inggris. Jadi tempat ini memang telah ditinggalkan sekitar masa Christmas dan itu adalah satu kenyataan yang sangat menyedihkan. Dapur bertingkat 4 betul-betul di depan saya di sini. Dan setakat itu untuk bilik tidur ini. Wow. Mungkin saya jumpa beberapa lagi benda di sini. Ya, saya tengok sedikit lagi ke depan. Beberapa lagi reka bentuk kemasan siling hiasan yang telah dipasang dalam istana ini. Patung-patung dan segala-galanya. Okey. Lihat ada satu lagi bilik di bawah sini. Ini menuju ke mana? Beberapa bilik store di hujung istana. Lagi hiasan Christmas. Lebih banyak kertas pembalut dan pelbagai jenis barang ada di sini. Bintang Christmas betul-betul di sana. Kita ada satu bahagian kecil terakhir istana ini untuk diterokai, iaitu di sebelah halaman ini terdapat beberapa bilik di sini dan sudah tentu kita akan pergi ke menara istana ini. Jom. Dan seperti yang anda boleh lihat, sekali lagi saya belum tunjukkan sepenuhnya pembinaan sedang berlaku di sini. Saya juga ingin tunjukkan sedikit lagi tentang halaman ini. Muka jam di sini mungkin sudah berada di sini sejak sekian lama. Ia sudah lama di sini dan kemungkinan besar ia dari sebuah syarikat kereta api. Ada tanglung di tengah-tengah halaman ini dan saya akan tunjukkan pintu masuk itu dengan lebih terperinci. Oh, mereka juga ada sebatang pokok di sebelah sana untuk menggantung pakaian anda di dewan masuk ini. Wow. Seronok untuk dilihat. Baik. Hujan dah berhenti, nasib baik. Saya patut kata malangnya hujan dah berhenti sekarang. Sebab saya memang suka hujan tadi. Tapi ya, kita kena keluar sekejap lagi. Dan bagus juga sebab dah tak hujan lagi. Baik, kita ada beberapa bilik di sini. Beberapa kawasan storan umum. Istana ini mungkin untuk para pekerja. Ada sedikit wen di atas sini. Beberapa alat lain. Hanya pilihan storan umum. Anda boleh nampak gula dan barang-barang lain di situ. Oh, dan ada timbunan kayu yang sangat besar di sini untuk semua perapian yang ada dalam istana ini. Sebab sudah tentu dulu tak ada pemanas pusat sebelum tahun 1800-an, mungkin juga sebelum 1900-an. Saya tak pasti 100%. Tapi mereka memang perlukan banyak kayu untuk semua perapian dalam istana ini. Wow. Lihat air pancut yang kita ada di sebelah sini. Saya rasa mereka tambah
pipe tu kemudian. Pada mulanya cuma kepala tu saja yang memancutkan air. Dan kemudian pipe ini telah ditambah kemudian dan ia sepenuhnya diperbuat daripada marmar. Wow, ini memang cantik. Oh, dan sekarang kita juga ada beberapa tandas di sini. Baik. Malah ada juga beberapa shampoo dan macam-macam lagi masih ditinggalkan di sini. Dan saya rasa halaman ini dan istana ini pada akhir abad ke-18 dan akhir abad ke-19 digunakan sebagai tempat untuk pengeluaran wine dan untuk mempamerkan produk mereka kepada pembeli yang berminat sudah pasti. Okey. Dan kemudian kita ada tangga ini yang akan membawa kita ke tingkat lain. Kita ada satu bahagian lagi di sini, iaitu ini. Oh ya, kita belum lagi melihat dapur di tempat ini dan kemungkinan besar dapur akan berada di sini. Inilah tempat para pembantu rumah bekerja. Banyak barang terbuang dan sampah seperti yang anda boleh lihat. Sebuah radio dan beberapa barang lain. Okey, apa yang kita ada di sini? Sebuah meja accountant dan juga beberapa gulungan filem. Itu sangat menarik. Tiada apa-apa yang menarik di situ. Ini bilik apa? Ini nampak sangat menarik. Baiklah, ini turun terus dengan tangga. Memang nampak tak selamat, sangat-sangat tak selamat. Oh, dan kita berakhir di anjung depan, di anjung di mana anda boleh keluar dari istana. Mungkin laluan keluar rahsia dari tempat ini. Oh, kita juga ada beberapa tong di sini. Beberapa tong untuk pembuatan wine. Dan ini membawa ke satu lagi, ruang bawah tanah. Wow, sistem terowong di bawah istana ini memang luar biasa. Kita sudah pun lihat ruang bawah tanah itu sendiri dan semua pengeluaran wine, dan kemudian kita masih ada ruang bawah tanah ini, di mana mungkin wine paling mahal di istana ini disimpan. Wow, kita masih ada beberapa botol wine yang ditinggalkan di sini tanpa disentuh, dan terdapat banyak labah-labah di seluruh dinding di sini. Nasib baik saya tidak takut pada labah-labah, tapi memang ada ratusan sebenarnya. Bukan labah-labah ini, ya Allah. Ia melompat terus ke atas saya. Saya tak tahu haiwan jenis apa ini. Saya rasa ini labah-labah lompat, saya boleh rasa. Baiklah, saya akan keluar dari ruang bawah tanah ini. Walaupun saya tak takut pada labah-labah, mereka buat saya sedikit takut, saya mesti akui. Kita kembali ke bilik pembantu. Saya rasa dapur ada di sebelah sana. Mari kita lihat. Saya nampak beberapa peti sejuk dan benda lain. Oh tidak, ini cuma bilik Dobby. Oh, di bawah sini adalah dapur. Pertama sekali, mari kita tengok bilik ini. Semua pakaian Dobby masih ada di sini dan juga semua magnet peti sejuk dari tempat-tempat yang mereka pernah lawati. New York, Lake Powell, semuanya di Amerika Syarikat. Kemudian kita sampai di sini, di dapur. Tempat ini dapur yang sangat biasa, seperti yang Anda boleh lihat. Dan kemungkinan besar pembantu akan bekerja di sini dan menyediakan makanan untuk pemilik istana ini. Wow. Semuanya masih ada di sini. Tidak terusik seperti hari mereka tinggalkannya. Dan sudah tentu kerana kita berada di Itali, ada ketuhar pizza di dapur ini, saya memang tidak menjangkakan apa-apa selain itu. Saya baru sahaja abaikan pintu di sebelah kanan itu. Dan itu adalah pilihan yang salah. Kerana
Saya sudah mengesyakinya, tetapi memang ada ruang bawah tanah di sini juga. Jadi kita sudah pun turun ke ruang bawah tanah ketiga di tempat ini. Oh ya, saya baru saja nampak tingkap kecil di sini. Dan itu membaul ke satu lagi ruang bawah tanah di istana ini. Oh, menarik, ada satu lagi yang sangat kecil di sini juga. Oh, ada lagi tangga yang menuju ke bawah. Ini seperti labirin, ke sana kemari. Sekali lagi semua labah-labah ada di dinding. Ini memang menakutkan untuk dilihat. Oh, ada katil. Ada katil di sini. Kena berhati-hati sikit. Ya Allah, ini berterusan di bawah istana. Aku akan berakhir di mana ni? Satu lagi bilik penjara kecil yang penuh dengan jenis laba-laba macam ni. Ya Allah. Mungkin inilah penjara itu. Boleh saya bukanya? Jika saya boleh, nampaknya ia sangat berkarat. Baiklah. Rasanya memang tak boleh. Tak, saya tak boleh bukanya, malangnya. Tapi, wow, betul-betul satu pengembaraan ya Allah. Ada sistem terowong di bawah istana. Sangat menarik. Ya Allah, ada bangkai haiwan yang terpotong, mungkin tupai di lantai sini. Saya tak akan ceritakan dengan terperinci. Bau dia memang sangat busuk. Dan ada lagi terowong-terowong di bawah sini juga. Sudah tentu kita akan tengok tempat ni. Jika kita boleh, sudah tentu. Ini sudah lama tak dibuka. Oh, lampu aku. Itu agak menakutkan. Kamera aku baru saja jatuh. Lampu aku, bateri terkeluar dari lampu itu. Aku dah tak ada lampu lagi. Aku terpaksa merangkak macam ni sebab sudah tentu ruang bawah tanah tu terbuka. Mari kita cuba buka. Ia dah lama sangat tak dibuka. Dan kemudian kita akan masuk ke dalam dan lihat apa yang ada di dalamnya. Aku memang gila buat benda-benda macam ni. Aku memang agak gila, tapi itulah yang aku paling suka buat. Kemungkinan besar ia akan jadi jalan buntu. Tak, bukan. Tak, bukan. Ada satu lagi sistem terowong di bawah istana tu. Wow. Malangnya, ia hanya untuk pipe air saja. Tapi ia mungkin boleh jadi sesuatu yang lain. Jadi, saya tak pernah lepaskan peluang. Okey, jom kita balik. Memang satu pengembaraan betul. Oh, ada banyak haiwan di sini. Mari kita keluar dari ruang bawah tanah ini. Sebab saya rasa saya boleh berada di sini berhari-hari dan tak jumpa pintu masuk atau jalan keluar pun. Okey, dah agak penat dengan usaha ini tapi mari kita teruskan. Hujan dah mula turun lagi. Dan sekarang tiba masanya untuk pergi ke tingkat atas tempat ini. Dan itu membawa kita ke tangga di sini. Mari kita belok kiri dulu. Wow. Ini adalah loteng yang sangat besar. Memanjang lebih daripada 10 meter di hadapan saya. Tak dapat dipercayai.
Mungkin ini adalah kawasan simpanan untuk pengeluaran wine dan beberapa barang lain yang digunakan di seluruh istana. Saya nampak sebuah pintu di sana. Yang membawa sekali lagi ke dalam sejenis store. Ya Allah, tengok bilik ini dengan shillingnya. Memang menakjubkan. Ia kelihatan seperti sebuah gereja kecil. Wah, malah ada beberapa risalah di sini. 1940 katanya. Beberapa bilik terakhir di sini. Oke. Mari kita lihat apa yang ada di ujung sini. Menarik. Kita ada beberapa mesin pengisar gandum di sini. Oke. Oh, dan beberapa kotak, beberapa peti untuk jus, untuk wine. Seperti yang Anda boleh lihat, ada beberapa botol wine di sini. Semua botol wine yang telah dibuka. Dan kemudian bilik terakhir di loteng ini adalah yang ini. Ada satu lagi tangga berlingkar di sini, betul-betul di hadapan saya. Dan itu akan membawa kita naik ke menara istana. Ia akan menjadi satu perjalanan yang panjang karena menara ini sangat tinggi. Baiklah. Mari kita naik dan naik dan naik sehingga kita tak boleh naik lagi. Pintu kecil di sini. Mari kita tolak pintu itu sampai terbuka. Mari kita pergi lebih jauh. Ya Allah, saya rasa saya perlu mempercepat bahagian ini. Baiklah semua orang, kami telah tiba di puncak istana. Di dalam menara. Dan malangnya sekarang hujan, jadi pemandangannya tidak seindah biasa. Tapi biar saya tunjukkan karya agung ini kepada Anda. Wow! Saya rasa ia sebenarnya masih agak cantik. Anda boleh melihat seluruh lembah dari sini. Oh, ini memang cantik. Biar saya duduk dan beritahu awak yang saya sangat gembira, tapi juga agak letih. Ini adalah sebuah istana yang sangat besar, dan saya tahu video ini sangat panjang, tapi memang berbaloi. Setiap bilik mempunyai butiran yang sangat penting, dan saya sangat suka pengalaman ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada anda semua kerana menonton video minggu ini. Jika anda suka, sila tekan butang suka pada video ini, tinggalkan komen yang baik di bawah, dan langgan saluran ini jika anda baru di sini, kerana kami memuat naik video setiap minggu tentang tempat-tempat seperti ini. Tapi dengan semua itu, ada satu lagi perkara. Ada pautan di bahagian deskripsi untuk Patreon, di mana anda boleh menyokong saluran ini dan membantu kami dengan sumbangan kecil, serta menjadikan penerokaan seperti ini dapat dilakukan. Terima kasih banyak dan saya akan jumpa anda minggu depan dalam episod yang lain. Selamat tinggal, saya sangat-sangat sayangkan anda.